Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu, hei mereka-mereka yang menuntut ilmu, ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati, sifat hati seperti dengki ni tiada ada ubatnya. Ubat bagi penyakit hati seperti dengki ni melainkan dengan dicampur, melainkan dengan dihimpun ilmu dan juga amal. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi kita meneruskan muzakarah kita walaupun secara online untuk meneruskan pengajian di surau kita, yang mana pengajian kita ialah kita menjadikan silibus kitab, iaitulah kitab penawar bagi hati yang membincangkan berkaitan dengan ilmu tasawuf yang terdiri daripada sifat-sifat hati. Yang mana perbicaraan kita iaitulah masih lagi pada bicaraan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ialah yang kita bicara berkaitan dengan sifat dengki. Maka sifat dengki ini merupakan sifat mazmumah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sifat hati yang ialah salah satu daripada perkara haram. Perkara haram nisbah batin kita. Bukan setakat haram saja, bahkan haram itu ialah haram yang berdosa besar. Yang mana haram kita maklum, ada dosanya dosa kecil, ada kalanya dosanya ialah dosa besar. Maka sifat hati yang merupakan dengki ini merupakan salah satu daripada dosa besar. Yang mana dosa besar ini menyebabkan pahala kita terhakis sebagaimana yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu.
Maka oleh yang demikian, para penonton jemaah surau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita merawat, perlu kita ubati, mencari penawar agar sifat ini tidak terhinggap di tiap-tiap daripada kita, yang mana kita ketahui sifat ini merupakan salah satu daripada sifat hati yang berdosa besar sekiranya kita memakai dengan sifat tersebut. Maka pada malam ini kita akan membicarakan berkaitan dengan ubat ataupun penawar cara untuk kita merawat daripada kita terjerumus ke dalam sifat hati ini. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan ketahui olehmu, hei penuntut ilmu, mu tahu dah maknanya penyakit hati deki ni, maknanya dosa besar. Lagi pula memakan akan amal ibadat pahala yang kita laksanakan. Maka mu kena tahu, hendaklah kamu ketahui bahawasanya penyakit hati ni, banyaklah penyakit hatinya. Maka contohnya seperti dengki yang kita duk bicara dah. Maka hak ni tiada ada ubatnya, ubat bagi segala penyakit hati, khasnya hak kita duk belajar ni berkaitan dengan sifat dengki ni. Tak ada ubat melainkan dengan dicampur, dengan kita himpunkan antara ilmu dan juga amal. Ini ubat dia. Sebagaimana penyakit jasmani perlu kita rawat sekiranya kita sakit, perlu kita ubati dia, cari cara untuk kita rawat dia. Umpamanya seperti darah tinggi, cari ubat. Kecing manis, kena cari ubat nak rawat dia. Maka begitulah penyakit hati yang perlu kita tahu, yang perlu kita sedari. Lebih-lebih lagi, maknanya perlu kita cari ubat dia. Kerana hak jasmani, sakit kita, sakitnya tidak berapa perih sebagaimana sakit penyakit hati ini yang akan sekiranya kita tak ubati di atas dunia akan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu perlu kita rawat dia. Jangan kita lupa dia. Jangan sesekali kita alpah. Jasmani kita rawat, maka begitulah sifat hati. Perlu kita merawatinya. Maka tidak ada ubat untuk merawatnya. Tidak ada cara untuk kita merawatinya, melainkan cara merawatnya, ubatnya, penawarnya ialah hendaklah kita campur dengan ilmu dan amal. Campur ilmu dan amal ni seperti makjun. Bandingnya. Nisbah pada nak jadi satu ubat tu kena ramu dengan beberapa ramuan. Baru jadi ubat tu. Jadi makjun contohnya. Maka ubat bagi penyakit hati, umpama dengki ni, maka perlu kita ramu dia dengan ilmu pengetahuan dan juga dengan amal yang kita perlu lakukan. Apa dia? Apakah ubat dengan ilmu yang perlu kita tahu yang merupakan salah satu daripada ubat bagi dengkinya? Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka adapun ilmu, anak hurai, maka mengetahui ia seseorang. Maka seseorang itu perlu dia tahu, perlu dia kena ada pengetahuan akan bahawasanya dengkinya itu, dengki kita kepada seseorang ni, yang mana ta'rif dengki sebagaimana yang telah lepas kita belajar, iaitulah kita cerita di dalam hati kita supaya orang tu hilang nikmat, supaya seorang tu kena bala padam muka dia, tu dengki. Maka perlu kita rawat dia,
Dengan cara kita kena ada ilmu. Dengan pengetahuan agama. Maka dengan pengetahuan agama ini hendaklah kita tahu bahawasanya dengki ni hak kita duk berdengki kepada orang lain ni memberi mudarat akan dirinya. Perlu kita tahu begitu. Memberi mudarat akan dirinya sendiri. Kita duk dengki kepada orang ni perlu kita tahu mudarat kepada diri kita. Mudarat ni mudarat di dunia satu, mudarat di akhirat. Perlu kita tahu. Dengki akan memudaratkan diri kita sendiri di dunia dan juga akhirat. Ini padah dia. Akan binasa kita dunia dan akhirat. Binasa siapa ni? Diri kita sendiri. Perlu kita tahu. Dan tiada memberi mudarat ia dengki akan mereka yang dengki ia seseorang akan dia akan mereka tu. Padahal tak beri mudarat pun kepada orang hak kita dengki dengan dengki kita tu, tak beri mudarat pun. Perlu kita tahu. Bahkan memberi manfaat ia dengki tu akan dia akan mereka yang kita dengki, dengan maknanya dapat pahala orang tersebut daripada dengki kita. Kita duk berdengki kepada orang, perlu kita tahu, ni dia panggil ilmu. Perlu kita ingat, perlu kita ada pengetahuan bahawasanya dengki hak kita duk berdengki pada seseorang supaya orang tu hilang nikmat dia. Biar orang tu maknanya jatuh bala kepada dia, timpa bala kepada dia. Maka perlu kita tahu akibat daripada kita dengki ni akan memberi mudarat, memberi kesan kepada kitanya binasa diri kita sendiri di atas kita dengki kepada orang lain tu. Binasa dunia, binasa nisbah akhirat. Satu. Yang kedua, perlu kita tahu juga tak beri mudarat pun, tak memberi kesan pun apa kita dengki tu kepada orang tu. Bahkan beri manfaat pada dia. Apa dia beri manfaat kepada orang tu? Iaitu dia ambil pahala kebajikan kita. Perlu kita ingat begitu. Perlu kita ingat sebegitu rupa. Inilah ubat yang pertama, iaitulah dengan ramuan ilmu. Dengan perlu ada pengetahuan tentang tersebut supaya kita dapat hindari diri kita, dapat kita jaga-jaga diri kita daripada bersifat dengan sifat dengki ni dengan ilmu. Iaitulah kita perlu ingat dengki ni hak kita duk berdengki pada seseorang tu, ianya memberi mudarat pada diri kita, binasa diri kita dunia dan juga akhirat. Dan kita dengki tadi tak beri mudarat apa pun kepada dia. Tak binasa-binasa pun dia tu. Hak kita duk dengki tu supaya dia tu hilang nikmat. Tak beri mudarat pun pada dia. Bahkan beri manfaat pada dia pula. Apa dia beri manfaat kepada dia? Memberi kebaikan kepada dia. Pahala kita pindah kepada dia. Tu. Nakkah begitu? Ni perlu kita jinakkan hati kita. Sedarkan hati kita. Motivasikan hati kita dengan demikian rupa. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki. Adapun bahawasanya dengki itu beri mudarat akan orang yang dengki, iaitu ke atas diri kita sendiri tu. Hak nisbah akhiratnya. Maka kerana bahawasanya membatalkan ia dengki ni akan pahala kebajikan bagi seseorang yang berdengki. Ni perlu kita tahu. Yang mana dia kata perlu kita ada ilmu. Yang pertamanya kita kena ingat ianya akan memberi mudarat ke atas diri kita. Kita duk berdengki kepada orang ni beri mudarat kepada diri kita. Satu. Maka beri mudarat kepada diri kita ni. Hak akhiratnya iaitulah binasa kita tu, batal pahala kita.
Pahala amal kebajikan hak kita duk buat semayang, kita puasa, kita berzikir, kita baca Quran, kita hak ni pahala hak kita perolehi daripada amal kebajikan kita terhakis. Mana dalilnya? Seperti yang tersebut pada hadis yang pertama. Seperti yang tersebut pada hadis yang telah kita bicara pada pertemuan yang lepas. Iaitulah pada halaman muka surat 37. Ya, Nabi SAW bersabda, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nabi SAW bersabda, dengki ni, kita duk dengki pada seseorang ni, ianya membinasakan amal pahala kita, kata Nabi. Bandingnya, kata Rasulullah, sebagaimana bara api, yang mana kalau ada bara api tersebut, api apabila kita cucuh menyalakan kepada satu-satu kayu, bila nyala, maka dia akan menghakis, akan membinasakan kayu sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Akhir-akhirnya, tak ada rupa kayu tadi. Maka pahala kita begitulah, tuan-tuan. Maka begitulah kita bersifat dengan sifat dengki, menyebabkan pahala kita, amal ibadat kita makin tak ada, makin tak ada, makin tiada, makin tiada, makin tiada. Na'udzubillah. Ini hak perlu kita ingat dalam hati kita. Satu, tambahan lagi menyebabkan oleh dengki ni, manakala kita dengki pada seseorang lagi, tambahannya akan menyebabkan akan murka Allah Ta'ala, marah Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Kita duk berdengki itu menyebabkan Allah marah pada kita. Sebab apa? Satunya haram, dosa besar dah tadi. Dengki ni akan mengundang murka Allah, kerana murka ia seseorang itu akan qada Allah, akan ketentuan Allah. Allah Ta'ala beri nikmat pada seseorang, beri kekayaan, beri nikmat ilmu, beri satu-satu perkara daripada nikmat-nikmat Allah yang pelbagai. Tiba-tiba orang tu dapat nikmat, kita cerita dalam hati kita, biar hilang nikmat dia. Gitu. Padahal muka dia kalau jatuh dapat bala atas dia, misalnya kerana kita dengki pada dia. Ni nikmat hak dia dapat, hak kita cerita tu, supaya hilang nikmat tu, siapa hak beri nikmat pada dia? Allah. Allah beri pada dia. Dah Allah beri pada dia, Allah yang menentukan azali lagi. Ini kembali kepada akidah kita. Tiap-tiap apa yang berlaku, semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tu dapat nikmat ialah daripada kerana ketentuan Allah Ta'ala azali lagi. Allah tentu gitu dah, azali lagi dia dapat sekian. Tiba-tiba kita duk cerita dalam hati kita, tak puas hati kita pada dia tadi. Ini mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kita tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat. Satu, akan membatalkan pahala kita. Kedua, Allah marah, Allah murka pada kita. Yang ketiga, dan kikir ia orang yang dengki tu dengan nikmat Allah Ta'ala, dan kedekut ia orang yang dengki ni dengan nikmat Allah Ta'ala, yang mana nikmat Allah Ta'ala beri pada orang ni yang meluaskan ia Allah akan dia, akan nikmat. Yang meluaskan ia Allah akan dia, akan nikmat, daripada perbendaharaan Allah atas hambanya, hamba bagi Allah. Nikmat tu Allah yang beri pada dia, bukan kita beri pada dia. Tiba-tiba kita dengki pada dia. Buat apa kita nak dengki pada dia? Buat apa kita jadi, maknanya jadi kedekut, tengok dia dapat nikmat, kita mari perasaan, apa boleh ke dia?
atau rupa hati kita tu kedekut. Kan umpamanya hak milik kita, orang minta duit dengan kita, kita tak mahu bagi misalnya. Tak boleh hak aku. Itu panggil kedekut. Kopi, bakhil. Tapi wajarlah kerana hak kita. Hak ni Allah beri pada dia nikmat tu. Bukan kita bagi. Tiba-tiba kita nak bakhil dengan nikmat Allah Ta'ala. Ni dia panggil hati orang tu hati yang huduh. Hati yang keji. Hati kita tu sangat-sangat busuk dia panggil. Maka ni menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ni perlu kita ingat dalam hati kita. Yang mana orang yang berdengki, satunya kita kena ingat batal pahala kita, menghakis pahala kita. Makin tak ada. Yang keduanya, kita kena ingat kita telah mengundang marah Allah kepada kita. Sebab apa? Satu, kerana kita tak puas hati dengan qada Allah. Yang kedua, kita duk bakhil kedekut hak mana nikmat tu nikmat Allah beri. Tu ialah milik Allah. Tiba-tiba kita mari perasaan, kopi dengan nikmat Allah Ta'ala bagi. Ini mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh yang demikian, kata pengarang, ini membatalkan pahala kita, mengundang murka Allah Ta'ala ni, ialah mudarat pada agama bagi seseorang. Inilah akan mencederakan agama kita, akan mencederakan akhirat kita, bekal kita pahala, mengundang marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua ialah akan menyebabkan cedera bagi agama kita. Satu. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunia pula. Perlu kita tahu, hak tadi dia kata perlu kita kena ada ilmu supaya menjadi benteng ubat kepada kita agar kita tidak terjerumus kepada dengki. Maka dengan ilmu, iaitulah kita kena ingat akan memberi mudarat pada diri kita. Dengki-dengki ni bukan mudarat orang lain, mudarat diri kita. Dunia, akhirat. Maka akhiratnya mudarat diri kita tadi. Mengundang murka Allah, batal pahala amal ibadat kita. Adapun mudarat dengan dengki ni, dengan sebab kita dengki ni pada dunia di kitanya, apa dia? Maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia seseorang yang dengki itu sentiasa di dalam duka cita yang berpanjangan. Mudarat dunianya menyebabkan kita yang dengki orang ni, kita kena ingat maknanya mudarat binasa kita di dunia, atas dunia binasa kitanya, menyebabkan maknanya kita duk susah hati berpanjangan, duk main sakit hati berpanjangan. Sebab apa? Kerana bahawasanya seteru bagi hak kita duk dengki tu tak sunyi daripada nikmat. Nikmat duk dapat dia, duk dapat dia, duk dapat, duk bertambah, semakin bertambah. Kita duk dengki pada dia. Di dunia ni maknanya kita tu duk sakit hati situ. Padan dengan hak ni duk sakit hati, duk sakit hati. Ni dia panggil mudarat kepada diri kita sendiri di atas kedengkian kita tadi, yang mana menyebabkan kita tu duk susah hati, duk sakit hati. Tengok orang tu dapat nikmat, dapat nikmat. Ni binasa kita. Apa tu buat apa? Ni dengan ilmu perlu kita tahu. Itu yang pertama, dengan ilmu. Iaitulah dengan ilmu perlu kita tahu memberi mudarat pada diri kita, pada dunia, pada akhirat. Satu. Yang kedua, dia bagi tahu tadi dengan ilmu yang perlu kita tahu, tak beri mudarat pun kepada orang tu, bahkan orang tu dapat manfaat pula daripada dengki kita. Apa dia? Dan adapun bahawasanya dengki memberimu manfaat, ia dengki akan seteru orang yang berdengki tu.
Dan adapun bahawasanya dengki ni memberi manfaat, ia dengki akan seteru bagi orang yang berdengki tu. Yang dengki ia seorang akan seterunya. Nak hurai hak pada kata dengki ni akan memberi manfaat kepada orang hak kita duk dengki tu. Dan tiada beri mudarat ia dengki dia akan seteru. Apa dia? Maka kerana bahawasanya nikmat bagi seteru kita tu tiada hilang pun ia nikmat. Tiada hilang ia nikmat. Dengan dengki itu kita duk berdengki pada dia, biar jatuh miskin lah dia. Cita-cita dalam hati kita dia dapat kekayaan, biar dia jatuh miskin lah dia. Contohnya. Maka hak ni dengan sebab kita dengki ni akan beri manfaat kepada orang yang kita dengki, yang ialah musuh kita tu lah. Yang mana sebab bagi dengki tu kerana kita bermusuh-musuhan terkadangnya. Maka kita duk dengki pada orang tu supaya hilang nikmat. Hak ni tak beri mudarat pun pada dia dengan sebab kita dengki tadi. Sebab apa? Nikmat dia tak hilang pun. Kita duk cerita, biarlah dia miskin, biarlah kita miskin kerana kita duk bermusuhan kepada dia. Kerana kita duk berdengki kepada dia tadi. Hilang ke nikmat tu? Tak hilang. Tak hilang pun. Bahkan kata dia, digandakan akan kebajikannya. Nikmat tak hilang, tapi digandakan pahala kebajikan dia. Pahala dia dapat. Ini beri manfaat pada orang tu. Kita duk berdengki ni maknanya khija tolu lah kita kata. Khija enggo. Apa dia enggonya? Dia tak hilang nikmat, tapi dia dapat nikmat. Apa dia dapat nikmat? Ganda pahala di dia sebab kita duk berdengki. Duk beri pahala pada dia. Kerana apa? Digandakan pahala kebajikan kepada dia. Kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya, kepada orang hak kita dengki tadi, iaitu dah seteru kita, dapat pahala kepada dia. Dapat manfaat dia dengan dengki kita. Allahu Rabbi. Oleh yang demikian, kata pengarang sebagai kesimpulan pendeknya, secara ringkasannya, orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar, yakni akan seteru dengan batu lah. Bandingnya semacam tu lah. Kita lempar batu kepada orang kita nak marah, kepada orang kita nak berdengki, kita lempar batu contohnya. Maka tiada kena seterunya. Batu hak kita lempar tu tak kena pun. Lalu tu dah tak kena, dia mengelak contohnya, tiba-tiba ada dinding belakang tu, dan kembali batu itu hak kita lempar tu kepada matanya, mata orang hak lempar. Mau kita lempar, dia pun mengelak, jetak kepada kita. Kembali balik, berbidas balik, melenting balik, kena mata kita. Tak ada pasal. Dah begitu, manakala batu tu gak di muka kita, di mata kita, maka membutakan ia seseorang, maka membutakan ia batu akan mata seseorang yang melempar tadi. Banding begitulah. Banding begitulah kita duk berdengki ni. Maknanya kita duk berdengki ni supaya hilang nikmat dia. Tiba-tiba tak kena pun dia jatuh hilang nikmat dia. Sebaliknya, kita hak jatuh, kita hak hilang nikmat. Mana nikmat kita? Pahala kita dapat pada dia. Banding seperti kita lempar batu, kemudian dia mengelak, kena dinding, jetak balik ataupun berbidas balik batu tu kena pada kita, sakit saja. Sia-sia lempar kita tadi. Ini pun samalah, dengki begitulah. Maka kita perlu ingat dalam hati kita, perlu kita tahu, inilah ubat bagi dengki, iaitulah dengan ilmu, iaitulah akan membatalkan pahala kita satu, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duk dengki kepada orang tu, duk buat susah hati kita je. Berpanjangan duk susah hati, duk makan hati, duk main gitu. Sia-sialah begitu. Kemudian kita duk dengki ni, pahala kebajikan dia dapat kepada dia. Nakkah begitu? Perlu kita ingat
Maka setiap-tiap orang tak mahu begitu. Bila kita ingat begitu secara tidak langsung, inilah sebagai penawar, ubat supaya kita terhindar, berjaga-jaga daripada sifat dengki ini, yang mana sifat dengki ini merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, ada pun ubat yang bangsa amal pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.